Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan pengurusan kompleks yang melanda Jabatan Air Sabah. Senarai ahli kumpulan, saya sendiri Zakaria bin Muhammad Jasni, nombor matriks 275850. Kawan saya Dayang Nur Syahada Ismail, nombor matriks 275242. Farazira Imran, nombor matriks 275859. Izal Fazlin bin Ahmad, nombor matriks 275011. Sufia Lijon, nombor matriks 267401. Bahagian bab pengenalan. Akses terhadap sumber air merupakan satu keperluan bagi setiap manusia yang mana ia merangkumi kebolehcapaian setiap insan terhadap bekalan air yang mencukupi yang mempunyai tahap kualiti yang diyakini. Hal ini selaras dengan tonggak ke-6 Matlamat Pembangunan Mantan yang telah diperkenalkan pada tahun 2016. Antara intipati di bawah tonggak ke-6, air bersih dan sanitasi, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menekankan matlamat untuk memastikan akses terhadap air dan sanitasi untuk semua. Hal ini termasuklah akses yang saksama terhadap sumber air minuman yang mampu dimiliki oleh semua, akses terhadap aspek sanitasi dan kebersihan yang mencukupi dan saksama, peningkatan terhadap kualiti air dengan cara mengurangkan pencemaran, meminimumkan lambakan dan pembebasan bahan kimia berbahaya, serta peningkatan amalan perkitaran semula. Menerusi perspektif penggunaan air, matlamat ke-6 ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan penggunaan air dalam semua sektor dan memastikan pengeluaran serta pembekalan air dapat menangani masalah kekurangan air dan seterusnya mengurangkan jumlah manusia yang mengalami kekurangan bekalan air. Seterusnya, matlamat ini juga bertujuan untuk melaksanakan pengurusan sumber air yang bersepadu meliputi kerjasama merentas sempadan. Akhir sekali, matlamat juga difokuskan untuk melindungi dan memulih semula ekosistem berkaitan air, termasuklah gunung, hutan, tanah bencah, sungai, akuifer dan tasik. Saya Dayang Nusyada binti Ismail, nombor metrik 275242. Okey, mari kita lihat latar belakang organisasi yang kami pilih, iaitu Jabatan Air Negeri Sabah. Merupakan sebuah agensi kerajaan negeri di bawah Kementerian Pembangunan Infrastruktur. Pada masa ini, JANS menjalankan fungsi di bawah enakmen Bekalan Air 2003 bagi mengawal dan mengawal selia pembekalan dan pengagihan air terawat kepada penduduk negeri ini. Terdapat 84 loji perawatan air beroperasi di seluruh Sabah dengan purata pengeluaran 1,300 juta liter air sehari bagi memenuhi keperluan penduduk negeri. Penubuhan Jabatan Air Negeri Sabah pada asalnya menjalankan operasi sebagai salah satu bahagian di Jabatan Kerja Raya, iaitu bahagian hidrolik. Semasa bernaung di bawah JKR, bidang kuasa pihak berkuasa air sebagaimana yang termaktub di dalam Ordinan Bekalan Air Sabah 1961 dipertanggungkan kepada pengarah JKR Negeri Sabah. Pada April 1987, kerajaan negeri telah memutuskan untuk menjadikan Jabatan Air sebagai sebuah jabatan penuh di bawah tanggungjawab seorang pengarah dan diletakkan di bawah Kementerian Perhubungan Kerja Raya, yang dikenali sebagai Kementerian Pembangunan Infrastruktur. Berikutan daripada itu, JANS telah ditubuhkan dengan rasminya sebagai satu jabatan sendiri berkuat kuasa 1 Januari 1988 dengan kelulusan pindaan kepada Ordinan Bekalan Air 1961 oleh Dewan Undangan Negeri. Situasi pembekalan air di Sabah ketika ini berpunca daripada perubahan semasa yang menyebabkan keupayaan loji rawatan air merosot. Sabah juga tidak menerima peruntukan langsung daripada Kementerian Persekutuan yang menjaga soal air kerana pengurusan air terletak dalam bidang kuasa negeri.
Isu berkaitan rasuah dan penyelewengan projek bekalan air pernah menggemparkan negara sebelum ini. Skandal Jabatan Air Negeri Sabah yang melibatkan penyelewengan jutaan ringgit dilaporkan oleh media tempatan pada Oktober 2016. Skandal ini memperlihatkan penyelewengan dalam pengagihan kontrak dan tender pembinaan serta penyelenggaraan air telah memberi kesan amat buruk bukan saja kepada jabatan itu dan malahan juga kepada rakyat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Farazira binti Imran, nombor metrik 275859. Teori dual concern dan pendekatan pengurusan konflik. Pendekatan pengurusan konflik merupakan tindakan dan strategi seseorang individu apabila berhadapan dengan konflik yang wujud dalam persekitarannya. Konsep pendekatan pengurusan konflik merujuk kepada tindakan individu dalam menyelesaikan konflik yang berlaku dalam kesatuan sekerja dan kumpulan rundingan yang mewakilinya. Pendekatan pengurusan konflik yang digunakan adalah berpandukan teori dual concern yang bertujuan untuk meramal hubungan di antara strategi pengurusan konflik dan bentuk perundingan. Seterusnya adalah perancangan yang terperinci oleh operator air bagi perbelanjaan model untuk pembangunan dan menaik tarafan infrastruktur sistem bekalan air. Gangguan bekalan air boleh diselesaikan dengan perancangan yang diperinci oleh operator air bagi perbelanjaan model capex untuk pembangunan dan penaik tarafan infrastruktur sistem bekalan air. Pembangunan dan penakdirafan infrastruktur ini adalah penting dan bertujuan untuk meningkatkan rizab, loji rawatan air dan penyambungan rangkaian sistem agihan antara loji rawatan air. Dengan pelaksanaan kerja-kerja tersebut, insiden dan gangguan bekalan air dapat dikurangkan kerana operator air dapat penyaluran air terawat daripada loji rawatan air berdekatan di kawasan yang selalunya berlaku gangguan bekalan air. Penambahbaikan yang perlu agar isu atau masalah tersebut mencapai matlamat. Penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Sabah adalah salah satu inisiatif yang akan dimasukkan dalam Hala 7 Jabatan Air Negeri Sabah. Sekaligus langkah jangka panjang menangani masalah air di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata, antara peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya ini termasuklah mengawasi perkhidmatan air dan pembentukan di negeri berkenaan. Kita yakin penubuhan Suruhanjaya ini akan mengurangkan birokrasi dan meningkatkan kecekapan negeri mengurus masalah air yang sekian lama berlaku di negeri ini. Assalamualaikum. Berikut merupakan penambahbaikan yang perlu dilakukan agar isu atau masalah tersebut mencapai terselamat. Yang kedua, penumbuhan unit integriti di bawah pengurusan sumber manusia. Susulan daripada skandal tersebut terbabit serta beberapa penambahbaikan yang dikemukakan oleh BPMP JANS telah menubuhkan unit integriti di bawah pengurusan sumber manusia. Penubuhan UT adalah selaras dengan pengesyuran BPMP dalam memperikatkan integriti, credibility dan accountability. Warganya UI bertanggungjawab untuk melaksanakan siasatan secara dalaman apabila terdapat aduan berkaitan dengan salah laku pegawai. Pihak JANS secara dalaman menyatakan penubuhan unit integriti JANS ini dilihat dapat membantu dalam mengawal isu berkaitan pelanggaran integriti dan salah laku rasuah. Siasatan rasuah Jabatan Air Negeri Sabah merujuk kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang menyaksikan penyalahgunaan kuasa di dalam Jabatan Air Negeri Sabah antara 2015 hingga 2016 yang mengakibatkan penangkapannya dua pegawai kanan agensi kerajaan bersama dengan rampasan sebanyak RM yang telah disimpan di dalam peti besi di pejabat salah seorang suspek. Bersama-sama dengan wang tunai berjumlah 52 juta yang disita dari pelbagai tempat, termasuk dari rumah pejabat yang termasuk barang emas dan batu, jam tangan jenama mewah, 94 beg tangan berjenama, 9 kereta mewah dan fail mengandungi 127 gram tanah kedua-dua pegawai tersebut. Seorang lagi ahli perniagaan bergelar datuk, salah seorang adik-beradik daripada pegawai
dan akuntannya juga turut tertangkap berkaitan dengan kes itu. Semasa merampas 50 juta Semasa merampas RM52 juta itu, ahli SPRM yang terdiri daripada 30 orang mengambil masa 15 jam untuk meneruskan menggunakan nombor siri untuk menganggarkan beberapa susunan yang dimaterial. Jumlah perampasan itu kemudian meningkat kepada 53.7 juta, RM112 juta dan akhirnya kepada 114.5 juta. Dengan kes ini dianggap sebagai penyertaan yang terbesar oleh SPRM dalam sejarah rasuah negara. Sehingga 12 Oktober 2016, 4 orang masih ditahan dengan 5 orang lagi dipanggil untuk membantu memudahkan siasatan. Berikutan kenyataan rekod daripada 40 orang, termasuk pegawai dan kontraktor. 3 saksi menyerahkan sejumlah RM1 juta kepada SPRM selepas memberikan kenyataan mereka mengenai siasatan itu. Siasatan lanjut menedahkan satu lagi bank bernilai 30 juta dengan jejak wang yang membawa kepada Australia dan New Zealand, dan satu lagi hak milik tanah berjumlah RM30 juta. Selama lebih 5 tahun, kedua-dua suspek utama telah mengambil 60% daripada dana negeri yang disalurkan oleh kerajaan persekutuan yang kononnya digunakan untuk kerja-kerja bekalan air. Bekalan SPRM khususnya BPMP dan dalam menyelesaikan skandal air Sabah ini mampu menjadi akar umbi yang kuat kepada JANS dalam mengekang jenayah rasuah daripada terus berleluasa. Dengan keseriusan pengurusan tertinggi sekarang dan sokongan pada seluruh warganya dalam memerangi rasuah, sudah pasti sejarah hitam yang pernah membelenggu jabatan tersebut tidak akan berulang lagi. Salam sejahtera, nama saya Sylviana Lee John, pemegang nomor matriks 267401. Saya akan teruskan pembentangan dengan pendirian tentang isu bekalan air di Sabah dengan kupasan yang wajar. Setiap organisasi sepenting bekalan air perlu mempunyai persediaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan berulangnya krisis umpama ini. Kajian dan pemantauan perlu dibuat ke atas semua parameter yang mungkin menyebabkan berlakunya krisis ini. Pelan kontingensi hendaklah disediakan dan dikemaskini secara berkala. Senario pelbagai krisis hendaklah disediakan dan setiap tindakan perlu diselaraskan melalui pelan kontingensi. Satu pengkalan data mengenai sumber-sumber ini perlu diwujudkan dan disimpan untuk rujukan. Pengkalan data ini juga perlu mengandungi statistik mengenai kuantiti air yang boleh diambil dan kualiti air untuk menentukan jenis rawatan yang perlu dilakukan. Sumber utama bekalan air adalah dari sungai-sungai. Lebih dari 98% dari sumber air datangnya dari air permukaan yang dikawal melalui empangan-empangan. Sungai-sungai ini mengumpul air dari kawasan-kawasan tadahan dalam pelbagai bentuk. Sebahagian dari kawasan tadahan merupakan kawasan yang telah dibangunkan serta terdapat pelbagai bentuk aktiviti ekonomi. Kesedaran perlu dilahirkan untuk memastikan kawasan-kawasan tadahan dikawal, diawasi dan sebarang aktiviti yang boleh mencemar dan menjejaskan tampungan dihalang. Pembuangan sisa-sisa industri mestilah dikawal dan menepati standard yang telah ditentukan. Keadaan yang terkawal dapat menjamin sumber air mentah yang berkekalan. Kualiti air yang dibekalkan hendaklah sentiasa diberi perhatian yang serius. Tiada kompromi yang akan dibenarkan ke atas standard kualiti yang ditentukan. Pencemaran ke atas air yang dibekalkan akan memudaratkan pengguna dan memudahkan penyakit-penyakit berjangkit, merebak dan sukar untuk dikawal. Sebagai kesimpulannya, dasar sumber air negara yang telah dilancarkan pada tahun 2012 mempunyai 3 teras yang utama, yaitu jaminan sumber air, kelestarian sumber air, dan tadbir urus kolaboratif yang bersepadu. Dalam prinsip jaminan sumber air, penentuan kebolehdapatan bekalan air bagi memenuhi keperluan dan permintaan manusia dan alam adalah dengan mengoptimumkan potensinya dan meminimumkan impak yang merosakkan perlu dijamin. Melalui pernyataan ini, seharusnya semua manusia berhak mendapat bekalan air bersih yang berterusan tanpa mengira masa dan tempat.
Namun berdasarkan dapatan kajian ini, jelas menunjukkan bahawa masih terdapat penduduk yang menerima jaringan pipe yang berhadapan dengan capaian yang mapan. Faktor jarak daripada loji merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidakmapaan bekalan air. Ia mempunyai kaitan dengan masalah tekanan yang rendah menyebabkan takungan layanan tidak mendapat bekalan simpanan yang mencukupi. Tempoh catuan melebihi 3 hari yang menjadi sifat bekalan air di Pulau Sebatik menunjukkan ketidakcakapan pengendali JBANS. Antara sebab catuan kerana sumber air mentah yang tidak mencukupi ditambah lagi dengan keadaan musim kering yang selalu berlaku pada awal tahun dalam tempoh yang panjang serta berlaku fenomena ekstrim kemarau. Walaupun kualiti air masih di tahap yang kadang-kadang kurang meyakinkan disebabkan masalah kandungan klorin yang mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan dan tahap kejernihan di setengah tempat boleh dipersoalkan, pengguna masih dapat menggunakan air yang disalurkan. Hikmah daripada masalah ini, bekalan air ini menyebabkan para penduduk mampu bertolak ansur dengan penjimatan penggunaan air.